Antaranya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fid nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi, walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atawhuma walau habwan." Bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, kalaulah manusia mengetahui ganjaran pahala dalam mengumandangkan azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mampu untuk mendapatkannya melainkan dengan cara mengundi, pasti mereka akan mencabut undi. Sekiranya mereka mengetahui betapa besarnya pahala datang awal untuk mengerjakan salat di awal waktu, pasti mereka akan berlumba-lumba untuk menunaikannya. Dan sekiranya mereka tahu betapa besarnya pahala salat isyak dan subuh berjemaah, pasti mereka akan datang melakukannya walaupun dalam keadaan merangkak sekalipun. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini memberitahu kita tentang kelebihan mengumandangkan azan dan juga kita berada di saf pertama ketika mana solat berjemaah. Begitu juga dengan hadis berkenaan dengan mengerjakan solat pada awal waktu. Dan hadis ini juga menceritakan tentang pahala solat isyak dan subuh secara berjemaah. Nanti dalam hadis yang lain saya akan huraikan secara lebih jelas berkenaan dengan solat subuh dan isyak dan juga solat di saf pertama. Ada dalam bab yang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya juga telah kongsikan berkenaan dengan asal usul azan, yang mana asal usul azan telah bermula pada tahun pertama hijrah. Dan pada waktu itu Nabi SAW jika nak panggil orang-orang untuk solat berjemaah, sahabat-sahabat solat berjemaah, Nabi hanya mengucapkan as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah. Itu yang macam mana kita buat sekarang ni. Tapi sekarang ni selepas sahaja Nabi bermesyuarat, Nabi pun meminta pendapat para sahabatnya untuk cara yang sesuai untuk memanggil sahabat untuk solat jenazah, solat jemaah. Jadi antara sahabat bagi pendapat, mereka berkata, apa kata kalau kita bunyikan loceng? Maka Nabi tak setuju dengan pendapat itu kerana ia sama dengan cara agama Nasrani. Maka sahabat lain bagi pendapat, apa kata kalau kita bunyikan trompet, seruling? Itu juga tidak dipersetujui oleh Nabi kerana itu bersamaan dengan orang Yahudi. Maka sahabat lain bagi pendapat, apa kata kalau kita bakar api pada waktu malam dan waktu siang kita nyalakan asap. Siang kita guna asap, malam kita guna api. Nabi pun tak setuju dengan cara itu kerana itu adalah agama Majusi. Maka datang seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dia datang, dia ceritakan mimpinya pada malam tadi berkenaan dengan azan. Maka Abdullah bin Zaid pun beritahu pada Rasulullah tentang kalimah-kalimah azan dan Nabi bersetuju dengan kalimah itu, dan Nabi pun memerintahkan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk memandangkan azan. Kenapa Abdullah bin Zaid dia tak memandangkan azan? Kerana Nabi sebut fa'innahu anda sautan minka, kerana suara Bilal lebih kuat daripada suara kamu wahai Abdullah bin Zaid. Tapi Abdullah bin Zaid dia tak adalah memberontak. Dia tak kata, wahai Muhammad, kenapa orang Bilal pula? Biarlah aku yang azan, aku yang mimpi. Abdullah bin Zaid tak kata pun macam tu. Abdullah bin Zaid kata, okey ya Rasulullah, aku diri sebelah Bilal, bagi tahu kalimah-kalimahnya, Bilal memandangkan azan. Dan begitulah sampai hari ini kalimah-kalimah azan yang kita kumandangkan setiap kali waktu salat. Siapa yang mimpi waktu itu? Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dan juga seorang lagi sahabat Nabi bernama Umar bin Al-Khattab juga mengalami mimpi yang sama. Yaitu asal usul azan. Kemudian saya juga baca satu hadis berkenaan dengan
syaitan yang lari ketika mana mendengarkan azan. Nabi bersabda dalam satu hadis, "Idza nudiya lis-salah adbara syaitan wa lahu durat hatta la yasma'u ta'dzin." Syaitan ni akan melarikan diri apabila azan dikumandangkan. Dan syaitan ni lari bukan lari biasa-biasa. Saya dah sebut, larinya syaitan ini sambil dia tergentuk-gentuk, tuan-tuan. Sambil tergentuk-gentuk, syaitan ni lari. Dan tergentuk itu pun bukan kentut yang biasa-biasa, kentut yang bunyi yang kuat. Turab, itu kentut yang berbunyi kuat dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab kentut angin namanya fusa. Saya dah sebut dah dulu. Fusa kentut angin, turab kentut yang berbunyi. Dalam bahasa Arab kentut pun ada dua. Hebat bahasa Arab ni, kentut pun ada dua, turab dan fusa. Jadi syaitan ni dia lari dalam keadaan dia terkentut-kentut, dalam kentut yang sangat besar dan berbunyi. Apabila habis saja azan, maka syaitan itu datang semula. Dia datang semula untuk mengganggu manusia-manusia menunaikan salat sunat. Bila Bilal mengumandangkan iqamah, maka dia lari balik, adbara. Syaitan lari balik keluar. Habis saja iqamah, dia datang balik. Syaitan punya kerja. Jadi apa yang dibuat? Maka syaitan pun berkata pada manusia, "Uzkur kaza, wadkur kaza, lima lam yadkur min qabl." Wahai manusia, ingatlah perkara sekian-sekian. Wahai manusia, ingatlah sekian-sekian. Dia kacau. Waktu solat itulah syaitan datang balik dan dia mengganggu manusia untuk solat. Waktu itulah kita teringat apa benda aku nak makan lepas ni. Lepas ni tahlil, makan apa? Tahlil. Contoh, ada kambing ke tak ada kambing lepas ni? Dia terfikir-fikir. Waktu itulah dia nak fikir. Sekarang tak nak fikir pun. Waktu solat itu nanti baru dia terfikir-fikir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini semua kerja syaitan. Memang kerja dia mengganggu manusia ketika mana salat. Hadis seterusnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'ah daripada bahawa Abu Sa'id Al-Khudri telah berkata kepadanya, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah, fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa'adzanta bis-salam farfa' sawtaka bin-nida fa innahu la yasma'u mada sawtil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah." Qala Abu Sa'id, "Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abu Sa'id Al-Khudri berkata dalam satu hadis, "Sesungguhnya saya melihatmu." Abu Sa'id ini dia kata pada Abdullah bin Abdul Rahman ni, "Wahai Abdullah, aku suka tengok kamu ni, kau ni suka pada binatang dan kambing dan juga padang rumput. Wahai Abdullah, kamu ni suka bela kambing dan juga suka duduk di padang rumput, tempat gembalaannya." Maka kata Abu Sa'id, apabila kamu sedang mengembala kambingmu dan berada di tempat padang ternakanmu itu, lalu kalau kamu nak salat, maka kamu kumandangkanlah azan walaupun kamu duduk sorang-sorang. Waktu nak salat, tengah jaga kambing, waktu tu tak ada orang, kamu duduk sorang je. Nak salat, kamu kumandangkan sahaja azan walaupun kamu duduk sorang-sorang. Dan kuatkanlah suaramu ketika itu. Sesungguhnya tidaklah jin, manusia ataupun sesuatu yang lain mendengar laungan muazzin, melainkan kesemua itu akan menjadi saksi ke atasmu pada hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini di antara hadis yang menceritakan tentang jika kita duduk solat seorang-seorang sekalipun, solat kat rumah contohnya, solat di mana-mana RNR ataupun mana-mana tempat yang lain, kita duduk solat seorang-seorang. Jadi waktu itu juga kita digalakkan untuk mengumandangkan azan walaupun kita solat seorang-seorang. Digalakkan untuk kita melaungkan azan. Kerana apa? Kerana pada waktu itu bukan sahaja manusia yang dengar, jin pun ada, binatang pun ada, serangga pun ada, kuman pun ada, dan macam-macam lagi benda. Dan benda-benda yang lain daripada manusia itu, mereka akan menjadi saksi kepadamu pada hari kiamat kelak. Tuan yang dirahmati Allah,
Walaupun tak ada orang sekeliling pada waktu itu, kita sepatutnya digalakkan untuk melaungkan azan. Kerana serangga yang ada di sekeliling itu, semut, lalat, nyamuk, jin yang ada dekat sebelah kita tak nampak, dia akan menjadi saksi kepada kita pada hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu kata Abu Sa'id, dan dia kata dia mendengar perkara itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan daripada hadis itu, kita digalakkan untuk memandangkan azan walaupun kita duduk solat seorang-seorang. Hadis seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-muadhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Maksudnya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muadzin, yaitu orang yang melaungkan azan, adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak. Tuan yang dirahmati Allah, hadis ini menceritakan tentang kelebihan seorang muadzin. Kelebihan seorang muadzin. Nabi sebut orang muadzin itu yang melakukan azan di dunia, dia akan dipanjangkan lehernya pada hari kiamat kelak. Timbullah huraian para ulama-ulama hadis, adakah panjang betul lehernya? Orang lain leher pendek je, leher muadzin ni panjang. Adakah macam tu? Ataupun apa perkara sebenarnya? Ada ulama di antaranya mengatakan bahawasanya leher muadzin ini, dia bukan jadi panjang betul-betul, tapi dia ni lebih diberi keutamaan oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah pada hari kiamat. Allah bagi dia lebih banyak rahmat dan kasih sayang Allah, iaitu secara mudah faham. Bukan panjang betul-betul lehernya. Boleh jadi juga, wallahu a'lam. Kalau ikut hadis ni memang betul panjang lah. Tapi ulama hadis kata bukan, tak semestinya panjang. Mungkin Allah bagi dia kelebihan, dan dia boleh tengok kelebihan-kelebihan yang ada di sekeliling pada waktu itu. Itu mungkin salah satu tafsiran hadis ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ulama-ulama juga membincangkan tentang kelebihan muadzin. Muadzin ke ataupun imam yang lebih utama? Bilal ataupun imam yang lebih hebat? Yang ini dibincangkan. Siapa lagi bagus? Imam ataupun Bilal? Sebab tu saya sebut, kalau dah baca hadis ni, boleh jadi lepas ni jawatan Bilal berebut-rebut. Boleh jadi jawatan Bilal berebut-rebut. Bilal ni tuan-tuan, dia bukannya di dunia ni orang tak pandang Bilal. Orang tak pandang Bilal ni tinggi di dunia, tapi di hari akhirat Allah pandang tinggi pada Bilal muadzin. Bilal ni elang dia sikit je. Siapa Bilal? Tanya Bilal berapa elang dia dapat? Sikit je. Banding imam banyak sikit lah. Tapi nak banding imam dengan Bilal punya elang sikit je. Tapi itu di dunia. Di hari kiamat, Bilal mendapat darjat yang lebih tinggi. Ada beberapa hadis diceritakan. Antaranya, ulama berbeza pendapat tentang keutamaan Bilal ataupun imam yang lebih utama. Mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali mengatakan Bilal lebih baik daripada imam. Dalam ulama-ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama Hanbali, kebanyakannya mengatakan bahawasanya Bilal lebih utama, lebih tinggi kedudukannya berbanding imam. Nak berebut lah tu. Yang berebut tu buat undian. Kenapa? Ada dalil yang disebut dalam perkataan pendapat ulama itu. Antaranya dalam satu ayat Al-Quran surah Fussilat, Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amala salihan. Tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada menyeru orang kepada Allah. Menunjukkan kepada siapa? Aisyah mengatakan itu adalah merujuk kepada Bilal ataupun muadzin.
Tiada perkataan yang lebih baik melainkan perkataan untuk menyeru kepada Allah, menyeru manusia kepada Allah. Fussilat 33 dalilnya. Jadi Aisyah mengatakan dalil ayat Al-Quran itu adalah khusus untuk muazzin. Dalam sebuah hadis Nabi sebut al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'taminun. Imam adalah penjamin dan muazzin orang yang dipercayai, diberi amanah. Imam adalah penjamin, muazzin adalah orang yang dipercayai. Maka Nabi pun berdoa dalam hadis itu. Nabi kata, Allahumma arsyid al-a'immah waghfir lil muazzin. Ya Allah, kau berikanlah petunjuk kepada imam-imam dan kau ampunilah dosa-dosa para muazzin. Kelebihan muazzin dalam hadis ini, Nabi sebut, wahai ya Allah ya Tuhanku, kau berikanlah petunjuk kepada para imam dan kau ampunkanlah dosa para muazzin. Ulama hadis hurai hadis ni katanya antara penjamin dengan orang yang dipercayai, orang yang dipercayai lebih tinggi pangkatnya berbanding penjamin. Bilal lebih tinggi daripada imam. Antara mendapat keampunan dan mendapat petunjuk, ulama kata mendapat keampunan lebih tinggi daripada mendapat petunjuk. Oleh itu mereka berpendapat bahawasanya Bilal lebih tinggi makamnya berbanding imam. Bilal lebih tinggi pangkatnya berbanding imam, walaupun elangnya sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu beberapa hadis dan juga dalil mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengatakan Bilal lebih utama daripada imam. Manakala dalam mazhab Hanafi dan ulama-ulamanya mengatakan imam lebih utama daripada Bilal. Dalilnya Nabi dan juga Khulafa Ar-Rasyidin tak pernah jadi Bilal. Nabi sendiri dan juga Khulafa Ar-Rasyidin tak pernah menjadi Bilal. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, 5 orang ni termasuk dengan Rasulullah, semuanya jadi imam. Jadi itu dalil mengatakan imam lebih utama daripada Bilal. Walau bagaimanapun, kita tak perlu nak bergaduh, tak perlu nak berebut. Lepas ni tulis surat kepada pejabat agama, tak payah. Ustaz kata Bilal lebih tinggi pangkat daripada imam, patutnya Bilal lagi elok lagi tinggi. Tak payah tulis surat, tak payah buat macam tu, tuan-tuan. Yang ini pendapat para ulama sahaja. Jadi nak kata kat sini, kesimpulannya dua-dua ada kelebihan masing-masing. Mengikut pendapat para alim ulama, Imam Syafi'i Bilal lebih utama, mazhab Hanafi imam lebih utama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu hadis ataupun dalil berkenaan dengan kelebihan menjadi muazzin. Lehernya menjadi paling panjang pada hari kiamat kelak. Hadis seterusnya, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sama seperti apa yang telah diucapkan oleh muazzin itu. Ucapkanlah perkataan yang sama seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Nanti saya akan uraikan. Begitu juga dalam hadis yang seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Thumma sallallahu lil wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'ala lil wasilah halat alahu syafa'ah." Bahawa Abdullah bin Amr mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar azan,
maka katakanlah seperti mana yang diucapkan oleh Bilal. Hadis ini nak kata apa? Hadis berkenaan dengan jawab azan. Apabila Bilal mengucapkan, melawakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita yang dengar dia pun mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama seperti Bilal ucap. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun ucap juga asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali pada perkataan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Dua ni. Kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu jawapannya. Lain-lain sama kecuali pada laungan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah al aliyyil azim. Kenapa kita jawab macam tu? Timbul soalan, kenapa kita jawab macam tu? Jawab ialah sama kan, senang. Kenapa jawab lain? Jawapannya kerana kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah tak mampu untuk bangun, untuk datang ke masjid, tak mampu untuk bangun mendirikan solat. Semuanya di atas sebab kekuatan dan kehendak daripada Allah. Sebab tu bila Bilal sebut hayya 'ala salah, marilah menunaikan salat, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan kekuatan daripada Allah. Itu jawapannya. Aku tak mampu nak bangun, melainkan kekuatan yang Allah bagi padaku, baru aku mampu bangun. Aku tak mampu nak pergi masjid, melainkan kekuatan yang Allah bagi padaku untuk pergi masjid. Sebab tu kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Itu jawapannya. Begitu juga dengan hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Sama jawapannya. Aku tak mampu untuk berjaya melainkan dengan kekuatan dan kehendak daripada Allah semata-mata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitu untuk azan selain daripada subuh. Manakala azan subuh, Bilal ada mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Dua pendapat kita nak jawab apa. Dekat sini ada banyak pendapat sebenarnya, banyak. Satu, kita boleh jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak bangun dari tidur melainkan dengan kehendak Allah. Bila suruh bangun, bangun solat lagi bagus daripada tidur, kita pun jawab aku tak mampu nak bangun melainkan dengan kekuatan Allah. Itu jawapan. Itu satu jawapan. Jawapan yang kedua, kita boleh juga jawab sadaqata wa bararta. Benar engkau wahai muazzin dan engkau benar-benar betul. Engkau betul muazzin dan engkau benar. Sadaqta wa bararta. Yang ini pun boleh kita jawab. As-salatu khairun minan naum, sadaqta wa bararta. Itu pun kalau sempat dengarlah. Kalau dah bangun waktu tu baru boleh jawab. Ataupun jawapan yang lain, boleh juga jawab sama macam Bilal. As-salatu khairun minan naum. Jawab balik pada Bilal. Solat tu lagi bagus daripada tidur. Itu pun boleh jawapannya. Jadi ada beberapa jawapan yang kita boleh jawab dekat situ. Apa pun jawapannya, yang penting kita disunatkan untuk menjawab azan. Kita digalakkan, disunatkan untuk menjawab azan. Satu. Lepas tu Nabi sabda dalam hadis ni, summa sallu alayya. Kemudian ucapkanlah selawat ke atasku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana barang siapa yang mengucapkan selawat ke atas Nabi satu kali, Nabi kata Allah akan mengucapkan selawat kepadanya 10 kali. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah mencurahkan rahmat dan keampunan ke atasnya 10 kali kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan juga Nabi sebut juga dalam hadis itu, selepas daripada itu, hendaklah kamu memohon wasilah kepada Allah untuk aku, untuk Muhammad. Apa itu wasilah?
itu adalah satu kedudukan di dalam syurga, kedudukan yang tinggi, yang tidak diberikan kecuali kepada salah seorang daripada sekalian hamba Allah. Kedudukan itu hanya seorang sahaja yang boleh duduk, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dah habis dia baca azan, dah jawab azan, kita digalakkan untuk membaca doa selepas azan. Itu doa dia. Doa tu apa? Pertama, mesti ada selawat ke atas Nabi. Dua, kita minta wasilah untuk Nabi, kedudukan yang tinggi di hari akhirat. Yang itu yang kita kena minta ketika mana baca doa. Kerana barang siapa yang mendoakan wasilah untuk Muhammad Rasulullah, maka dia akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Siapa yang baca doa selepas azan dan dia minta wasilah untuk Nabi, Nabi akan bagi syafaat kepada dia pada hari kiamat. Tuan yang dirahmati Allah, doa yang biasa kita baca apa dia? Disebut dalam hadis yang seterusnya, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Itu dalam hadis itu. Barang siapa yang baca doa itu selepas azan, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, dia akan mendapat syafaat aku pada hari kiamat. Tuan yang dirahmati Allah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita supaya satu, menjawab azan, dua, baca doa lepas azan. Jawab azan dan baca doa selepas azan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa yang baca doa selepas azan, kelebihan dia akan mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Syafaat Nabi ni apa? Apakah itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa jenis syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Syafaat yang pertama yang dipanggil sebagai syafaat uzma, yakni syafaat yang paling agung. Syafaat yang pertama, syafaat uzma, yang paling tinggi dan paling agung. Dia diberikan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Yang ini yang mana biasa kita dengar, manusia akan pergi kepada Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam kata kau pergi pada Nabi Nuh, Nabi Nuh kata pergi nabi-nabi lain, dan sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini namanya syafaat uzma, yang mana dia hanya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Yang ini yang kita nak, syafaat uzma, satu. Yang kedua, syafaat yang kedua adalah syafaat Rasulullah kepada kaum yang memiliki sifat kebaikan dan keburukan yang sama rata. Katalah kalau seorang tu timbang di mizan, dia punya baik dan berat jahatnya sama beratnya, seimbang. Waktu itu Nabi akan memberikan syafaat kepada dia untuk dia masuk ke dalam syurga. Tuan yang dirahmati Allah, katalah kalau kita ni dah timbang tu, kita punya kebaikan dan kejahatan tu sama berat, maka disebabkan kita baca doa lepas azan tadi, kita akan dapat syafaat Nabi. Nabi akan bagi syafaat kepada kita pada waktu itu, kita akan masuk syurga. Itu pentingnya syafaat Nabi tu. Apa kata tak penting? Penting. Baca doa lepas azan, dapat syafaat Nabi. Syafaat Nabi yang waktu sama rata tu, Nabi kata masukkan dalam syurga atas syafaat daripada aku. Tuan yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat yang diberikan ataupun bantuan yang diberikan kepada golongan yang telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Asalnya mereka ni masuk dalam neraka, tapi disebabkan syafaat daripada Rasulullah SAW, Nabi kata masukkan mereka ke dalam syurga. Ini pun penting. Na'udzubillah, minta jauhlah daripada kita masuk neraka. Contohlah
seorang lelaki ni dia ditakdirkan Allah dia masuk neraka. Tapi disebabkan dia ni mendapat syafaat, dia baca rajin baca doa lepas azan, dia dapat syafaat Nabi. Maka Nabi kata selamatkan dia daripada neraka, masukkan dia ke dalam syurga Allah. Itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya syafaat. Itu pentingnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita banyak-banyakkan selawat ke atas Nabi dan baca doa selepas azan. Itu penting. Baca doa tu minta wasilah untuk Nabi. Ati Muhammadin wasilah wal fadilah. Itu doa dia. Itu doa untuk minta wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis seterusnya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina ghufira lahu dhanbahu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang mendengar azan lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina. Lepas azan dia baca doa tu. Nabi sebut ghufira lahu dhanbu. Allah akan ampunkan dosa dia. Tambahan. Yang ini kita jarang baca. Yang ini kita jarang baca. Biasa kita baca doa yang pertama tadi saya sebut. Tapi kali ini kita tambah dengan satu lagi doa. Tambah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina. Allah akan ampunkan dosa dia. Tambahan satu lagi kelebihan. Jadi ada dua bacaan selepas azan, bacaan doa selepas azan yang saya sebut tadi. Jadi kita digalakkan untuk baca dua. Tak apalah Ustaz, saya baca doa yang pertama je, saya tak ada dosa pun. Belagak lagi sekali. Dia belagak lagi. Saya tak ada dosa pun Ustaz, saya tak nak baca doa yang kedua, saya nak baca doa yang pertama je. Dan terpulang pada dia. Tapi kalau nak baca dua-dua doa ini lagi bagus.